Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Malam ni merupakan uh, malam yang terakhir, siri yang ke-53, pengajian mengkaji fakta yang berkaitan dengan kisah para rasul, yang mana kita akan sama-sama membincangkan dua kemusykilan yang masih lagi berbaki yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana kemusykilan yang kita akan bincangkan pada malam ini, yang pertama adalah tentang ada berlaku pertikaian tentang pembunuhan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Pertikaian itu adalah berlaku di kalangan Ahlul Kitab, iaitu di kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Jadi malam ni kita nak bincangkan tentang bagaimanakah boleh timbulnya pertikaian tersebut. Sedangkan kita telah belajar sebelum ini Nabi Allah Isa tidak tidak dibunuh, tetapi telah diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi kenapa berlakunya ada dakwaan daripada orang Yahudi mengatakan mereka telah berjaya membunuh dan mensalibkan Nabi Allah Isa? Jadi malam ni kita akan bincangkan apa sebabnya dan apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian kita akan masuk kepada kemusykilan yang terakhir sekali, yang ke-17, iaitu kemunculan Nabi Allah Isa pada akhir zaman. Bagaimana beliau itu turun kepada manusia di akhir zaman, apakah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang penurunan Nabi Allah Isa. Kita sedia maklum tentang ayat dinaikkan Nabi Allah Isa itu ada, jelas. Tetapi bagaimana dengan diturunkan Nabi Allah Isa? Jadi kita akan lihat insya-Allah sebentar lagi ayat-ayat tersebut. Kemudian kita akan bincangkan tentang apakah yang dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam setelah dia diturunkan ke muka bumi. Maka selesai kemusykilan yang ke-17 ini, maka selesailah pengajian kita. Kita bedah kitab yang bertajuk Mawaqiful Anbiya. InsyaAllah nanti kita akan ulang kembali lihat perjalanan pengajian ini yang akan berakhir pada malam ini, insya-Allah. Malam ni kalau kita tengok pada kalender, ya, merupakan malam Syaban yang ke-10. Malam ni adalah malam Syaban yang ke-10. Apa kita percaya dengan izin Allah, walaupun ada banyak apa berlakunya pertindihan kelas, ketiadaan kelas dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan kemusykilan yang ke-16. Okey. Tentang Nabi Allah Isa ini disalibkan, berjaya dibunuh seperti mana dakwaan orang Yahudi ini, kita lihat ayat rujukannya. Okey, ayat yang kita maksudkan adalah ayat 156 dengan 157 surah An-Nisa. Okey. Sambil-sambil tu cuba tuan semak muka surat dia, betul ke? 103 ayat 156 157. Okey. Kita tengokkan ayatnya terlebih dahulu. Okey, ayat 156, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bikufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima.
Okey, Allah menyebutkan tentang ahlul kitab di kalangan Yahudi ini. Allah mengatakan, dan kerana kekufuran mereka, babi kufrihim, kerana kekufuran mereka, wa qaulihim, dan tuduhan mereka, ala Maryam, ke atas Maryam, buhtanan, satu tuduhan yang sangat keji, satu tuduhan yang sangat teruk. Okey, apa tuduhan orang Yahudi kepada Maryam? Kalau kita baca dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang Yahudi ini menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina. Sebab kita tahu mak Maryam tiada suami, tetapi beliau mengandungkan Nabi Allah Isa. Kita orang yang beriman memahami bahawasanya kelahiran Nabi Allah Isa itu adalah kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan orang Yahudi. Dalam masa yang sama, mereka juga telah menuduh tentang status Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah mencela, Allah murka dengan ucapan itu, sehingga Allah mengatakan pada ayat yang ke-156. Okey, apa lagi yang diperkatakan oleh orang Yahudi ataupun orang nenek moyang orang Yahudi pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Kita lihat ayat nombor 157. Ayat nombor 157 inilah yang menjadi perbincangan kita pada malam ini. Okey, mereka mengatakan lagi, wa qaulihim, mereka dan dakwaan mereka dengan mengatakan, maksudnya mereka mengatakan lagi, apa dia, inna qatalna al-masih Isa bin Maryam Rasulullahi. Okay. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibni, iaitu anak lelaki kepada Maryam, putera Maryam. Okay, kami tu siapa? Kami tu merujuk kepada orang Bani Israel di zaman Nabi Allah Isa. Mereka dengan yakin mengatakan telah membunuh Nabi Allah Isa. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Allah kata, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya, mensalibnya. Okey, tapi kenapa mereka dengan yakin kata telah membunuh? Sedangkan Tuhan kata, tak, mereka tak bunuh pun. Tapi kenapa boleh munculnya dakwaan itu? Kerana apa? Kerana kita tengok dekat ayat yang berikutnya, pada potongan ayat berikutnya, Allah mengatakan, Allah menyebutkan, walakin syubbiha lahu, tetapi diserupakan bagi mereka. Maksud dia, memang ada seseorang yang telah mereka bunuh dan mereka salib. Tetapi orang itu bukanlah Nabi Allah Isa, tetapi ia diserupakan macam Nabi Allah Isa. Sebab itu orang Yahudi mengatakan mereka telah membunuh Nabi Allah Isa dan telah salib dia. Yang mereka bunuh dan salib itu sebenarnya bukan Nabi Allah Isa, tetapi orang yang serupa macam Nabi Allah Isa. Okey, itulah sebenarnya itu adalah sebenarnya kemusykilan yang kita nak rungkaikan. Okey, siapakah yang diserupakan macam Nabi Allah Isa itu? Okay, kalau tuan-tuan ada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tuan-tuan boleh baca ulasan yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam ulasan itu, Al-Imam Ibnu Katsir telah membawa satu
riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksudnya ada cerita lanjut yang diulas oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana peristiwa Nabi Allah Isa itu ditukar dengan orang lain, bagaimana Bani Israel pada zaman itu datang ke rumahnya dan bagaimana mereka tangkap dan bunuh lelaki yang diserupakan itu. Kalau ikut riwayat Ibnu Abbas mengatakan yang Allah serupakan itu adalah salah seorang daripada pendukung setia Nabi Allah Isa, iaitu Al-Hawariyun. Dalam riwayat tu menyebutkan ada 12 orang. Maka seorang daripadanya telah dipilih untuk diserupakan macam Nabi Allah Isa. Sebelum Nabi Allah Isa naiklah, dibawa naik ke langit. Okey, itu riwayat Ibnu Abbas yang telah dikemukakan oleh Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala alaih. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata, setelah orang itu dibunuh dan disalibkan, Allah mengatakan orang Yahudi ni apa? Wa innal ladzi nakhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Allah mengatakan lagi, dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Allah Isa. Maksudnya ada manusia yang dia telah berbeza pandangan. Apa dia kata? Ayat tu kata lagi, kita kena baca ayat dia. Ma lahum, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Okey, kita baca ayatnya dari terjemah berikutnya. Okey. Okey, sebenarnya mereka berada dalam keadaan yang syak, dalam keadaan ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Maknanya sebenarnya Allah Ta'ala kata mereka ni sebenarnya dalam keadaan mereka tidak dapat menentukan sebenarnya adakah benar Nabi Allah Isa itu telah dibunuh yang mereka salib tu ataupun bagaimana. Okey, kemudian Allah kata lagi, tiada satu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain mengikut sangkaan semata-mata dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Maksudnya Tuhan nak kata yang mereka duduk yang mereka bersisih pendapat tu, maksudnya orang Yahudi, mereka mengatakan mereka menyaya membunuh tu, sebenarnya mereka hanya ikut apa yang mereka tahu saja. Okey. Kalau orang Nasrani pula, mereka kata mereka macam boleh menerima apa yang didakwakan oleh orang Yahudi itu. Tapi Allah kata sebenarnya kedua-dua itu sebenarnya mereka tidak dapat menyatakan secara yakin apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Allah Isa. Okey. Ayat ini jelas dapat merungkaikan perbincangan tentang kemusykilan yang ke-16. Jadi kemusykilannya adalah kenapa ada ayat yang menyebut bahawa orang Yahudi itu boleh mendakwa mereka telah membunuh Nabi Allah Isa dan salib dia kerana ada seorang lelaki yang sama macam Nabi Allah Isa. Itulah menyebabkan munculnya kenyataan seperti itu. Okey, habis untuk kemusykilan yang ke-16 pada malam ni. Kita nak lanjutkan satu lagi yang terakhir sekali, kemunculan Nabi Allah Isa pada akhir zaman. Okey. Kemusykilannya di mana? Kemusykilannya adalah lebih kepada hendak menerangkan kedatangan Nabi Allah Isa ini di akhir zaman. Okey. Kita lihat
ayat-ayat yang ada memberikan isyarat tentang kemunculan Nabi Allah Isa ni. Okay, kita tengok ayat dia sekejap. Okey, kita buka terlebih dahulu surah Al-Imran ayat nombor 47. Ayat nombor 47 surah Al-Imran, Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Isa, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Okey. Dan dia iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil. Fil mahdi ni semasa dia masih kecil. Ini adalah waktu yang pertama lah. Kita kata dia W1. Waktu yang pertama, masa dia kecil, dia memang boleh berkata-kata kepada orang ramai ketika itu. Kita pun tahu, Nabi Allah Isa, Allah memberikan kemampuan bercakap semasa bayi bagi mempertahankan ibundanya, iaitu Maryam alaihi salam daripada dituhmah oleh kaumnya. Okey. Dan satu lagi Allah bagi tahu waktu kedua Nabi Allah Isa ini dia boleh berkata-kata adalah wakahla. Wakahla tu maksudnya ketika dia sudah dewasa. Nampak tak orang ramai? Okey. Orang ramai. Okey, orang ramai di sini situasi pertama adalah ketika dia masih kecil. Itu kita tahu cerita tu. Tetapi orang ramai ketika dia dewasa ni bila? Para ulama memberikan ulasan Nabi Allah Isa itu memang Allah Ta'ala jadikan dia untuk berkata-kata kepada manusia, untuk membuktikan apa dia ni sebenarnya diutuskan untuk apa, dia bawa agama apa. Salah satu makna berkata kepada orang ramai ini adalah ketika dia diturunkan oleh Allah nanti ke muka bumi. Itu salah satu maksud ayat wakahla. Okey, dia berkata-kata kepada manusia ketika orang ramai. Okey. Kita sambung lagi ayat lain. Okey, ayat yang berikutnya lebih kurang sama tapi duduk dalam surah lain. Dalam surah An-Nisa ayat 159 Allah mengatakan wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi. Oh, ni ayat nombor berapa ni? Sekejap ya. Sekejap saya tengokkan ayat dia ni. Ayat 46. Ali Imran tadi selesai. 46. Okey, 159. Okey, ada satu lagi. Kita nak tengok dekat surah Al-Ma'idah terlebih dahulu. Kita tengok dulu dalam surah Al-Ma'idah. Sekejap. Okey, surah Al-Ma'idah ayat 100. Sekejap, saya tak tulis kat ayat dia. Okey. Bukan surah Al-Ma'idah. Maafkan saya sekejap. Saya. Ini ayat nombor berapa ni? Ayat 159. Ayat 159. An-Nisa. Okey, kita nak tengok surah Al-Ma'idah ayat 110. Ayat 110, kita nak lihat ayat yang berkata-kata kepada manusia tu. Okey, kejap. Okey, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil ayat yang potongan ayat di hujung tu. Ayat dekat sini. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Salah satu pemberian Allah kepada Nabi Allah Isa ini, dia akan berkata-kata dengan manusia semasa dalam buaian. Jadi kita dah sebut waktu yang pertama dan juga sesudah dewasa. Sesudah dewasa sudah pasti maksud dia adalah Nabi Allah Isa ni ketika dia sampaikan dakwah kepada Bani Israel itu kita sedia maklumlah. Memang ketika itu Nabi Allah Isa sudah dewasa. Tetapi pada akhir zaman nanti Nabi Allah Isa juga akan berkata-kata kepada manusia.
Okey. Jadi kita lihat kembali kepada ayat surah An-Nisa 159. Tengok ayat 159 surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa im min ahlil kitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. Okey. Dan tidak ada seorang pun di kalangan ahlul kitab itu melainkan dia akan beriman kepadanya sebelum matinya. Ayat ni ayat ni Allah menyebutkan tentang nanti semua ahlul kitab semasa Nabi Allah Isa diturunkan oleh Allah, ahlul kitab semuanya akan beriman kepada Nabi Allah Isa. Jadi selama ni yang mereka duduk kata Nabi Isa telah dibunuh, telah disalib, itu siapa? Itulah di antara tujuan kenapa Allah nak turunkan Nabi Allah Isa di akhir zaman. Itu salah satu di antara banyak sebab. Okey. Masa itu orang akan beriman kepada Nabi Allah Isa sebelum matinya. Kita tahu Nabi Allah Isa, Allah Ta'ala akan matikan dia setelah dia turun di akhir zaman. Maksudnya Nabi Allah Isa dia bukan mati di langit, tetapi dia mati di bumi. Sebelum dia mati, kita akan beriman kepadanya. Ini ayat ni adalah isyarat kepada penurunan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam pada akhir zaman. Okey. Ada ayat lain tak? Mari kita tengok. Saya tengok ada ayat lain tak? Okey, kita tengok pula dalam surah bukan yang kita baca tadi. Okey, tengok dalam surah Zuhruf ayat 43, ayat 61. Surah yang ke-43. Ini tanda kiamat besar. Kita baca ayat dia. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya dia, iaitu Nabi Allah Isa, itu benar-benar menjadi tanda, ilmun menjadi tanda lisa'ah, kedatangan hari kiamat. Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah ada menyebut tanda nak berlaku kiamat. Jadi salah satu tanda 10 besar berlakunya kiamat tu, kita tahu Nabi Allah Isa akan turun. Jadi penurunan Nabi Allah Isa itu tanda kiamat itu akan berlaku. Kita boleh ambil ayat Az-Zuhruf 61 ini. Ayat ini jelas menunjukkan Nabi Allah Isa dikaitkan dengan hari kiamat. Kita tengok dekat perkataan la'ilmus sa'ah. Dekat sini. Tanda kedatangan hari kiamat. Tanda kiamat. Okey. Maka Allah Ta'ala kata, fala tamtarunna biha wattabi'un. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat tu. Ikutlah aku dalam beragama. Okey. Inilah di antara ayat yang paling jelaslah tentang kedatangan Nabi Allah Isa yang dikaitkan dengan kejadian hari kiamat. Okey. Selesailah ayat-ayat tentang penurunan Nabi Allah Isa tu. Tapi kita perlukan kepada hadis untuk mendapatkan maklumat yang lanjut. Okey, dalam nota ni saya sebenarnya tidaklah meletakkan matan hadis tu secara lengkap, tapi saya ada nyatakan secara saya cuma senaraikan poin-poin yang utama sahaja. Sebab sebelum ini kita pernah waktu kita belajar tadabbur suratul Kahfi dulu, kita ada bincangkan tentang Nabi Allah Isa secara panjang lebar. Waktu tu kita ulas tentang Dajjal, tentang Ya'juj dan Ma'juj, tapi tahun-tahun sebelum ni lah. Okey.
Kita lihat sekejap susunan kronologi kemunculan Nabi Allah Isa. Okey, ini dalam hadis. Okey. Mula-mula Dajjal akan keluar. Ni kita sedia maklum. Kemudian Allah akan turunkan Nabi Allah Isa. Kemudian baru munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Okey. Ketiga-tiga maklumat ini ada macam keluar Dajjal, dia tiada dalam ayat Quran, ada dalam hadis. Turun Nabi Allah Isa, kita dah baca tadi, tapi ia bukanlah secara jelas menunjukkan Nabi Allah Isa turun, tetapi ada isyarat berlakunya kiamat itu dengan Nabi Allah Isa. Okay, tapi dalam hadis ada sebut. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ada dalam Al-Quran lah, dalam Suratul Kahfi ada tentang Ya'juj Ma'juj tu. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan kronologinya, tetapi kita boleh baca daripada hadis. Okey. Kita lihat apakah yang berlaku. Okey, saya cerita pendek saja. Okey, Nabi Allah Isa ni dalam hadis tu dia tidak tinggi, dia juga tidak rendah. Kulit dia merah keputih-putihan. Nabi Allah Isa ni waktu dia turun, dia akan pakaian berwarna kuning ke kuningan. Masa dia turun tu rambut dia menitiskan air. Ni dalam hadis. Saya dah keluarkan maklumat tu daripada hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Okey. Kemudian waktu dia turun tu, dia akan turun bersama dua malaikat. Kedua-dua tangannya berada pada sayap kedua-dua para malaikat. Sebab kita tahu Nabi Allah Isa berada di sisi Allah. Okey, dia akan turun nanti. Dia turun di mana? Dia akan turun di Menara Putih di timur Damsyik, iaitu di Syria lah. So dia akan turun. Ada tu Masjid Putih. Okay. Waktu dia turun tu, salat subuh. Waktu tu subuh, dan ketika itu Imam Mahdi sedang nak mengimamkan orang salat subuh. Dan Imam Mahdi ni dia tawarkan kepada Nabi Allah Isa untuk jadi imam. Tapi Nabi Allah Isa serahkan kepada Imam Mahdi. Okey, kemudian hadis tu kata, Nabi Allah Isa ni kalau dia tunduk, air akan menitis daripada kepalanya. Okey. Apabila dia angkat kepala, akan keluarlah titisan air bagaikan mutiara. Bagaimana bentuk dia, kita wallahu ta'ala. Okey. Kemudian, Nabi Allah Isa ni, ketika dia turun, okey, orang kafir ni bukan ahli kitab lah, orang kafir ni masa ni ada yang mati tercium bau nafas Nabi Allah Isa. Kemudian Nabi Allah Isa bunuh Dajjal bersama dengan Imam Mahdi di Kota Lut, Palestin. Ini kita pernah biasa dengar ni. Okey. Kemudian Nabi Allah Isa ni dengan Imam Mahdi perang semua orang-orang Yahudi pada ketika itu. Okey. Lepas tu orang-orang yang beriman, Nabi Allah Isa usap wajah mereka dan menyampaikan berita gembira. Ni dalam hadis. Okey, kemudian sambung lagi. Masa Ya'juj dan Ma'juj itu turun, Nabi Allah Isa dia tidak membunuh Ya'juj Ma'juj. Kerana dia hanya boleh membunuh Dajjal. Tetapi Nabi Allah Isa lari dengan orang beriman naik ke Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina ni bukit yang Nabi Allah Isa dapat wahyu tu. Sebanyak 2 kali dia lari kat sana, naik atas bukit tu bersama orang beriman. Maka Ya'juj Ma'juj dia meluru daripada tempat yang tinggi, dia dapat pecahkan tembok Zulkarnain tu. Maka orang beriman bersama dengan Nabi Musa, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah hapuskan Ya'juj wa Ma'juj ini. Lalu Allah hantar ulat-ulat memakan tubuh badan Ya'juj dan Ma'juj dan akhirnya menjadi bangkai. Ya'juj Ma'juj dia ramai. Dalam hadis kata, 1000 kita tu, satu kita selebihnya Ya'juj Ma'juj. Okey, itu kita akan belajar kemudian nanti. Walaupun dulu kita pernah bentangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Okey, tapi insya-Allah nanti kita akan ulang kembali.
Okey, kemudian Nabi Allah Isa dengan orang beriman berdoa sekali lagi supaya Allah Ta'ala bersihkan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu, maka Allah Ta'ala menghantar burung yang mempunyai leher seperti leher unta. Dialah yang makan bangkai Ya'juj dan Ma'juj tu. Bersihlah bumi ketika itu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan ketika itu Nabi Allah Isa dia duduk kat bumi 40 tahun tau. Selepas kematian Ya'juj Ma'juj tu, Nabi Allah Isa dia berada di bumi itu selama 40 tahun. Masa 40 tahun itulah bumi itu menjadi sangat berkat. Hujan turun dengan banyak, bumi subur dengan tanam-tanaman, haiwan yang kurang susu membiak dengan sangat sempurna. Itulah keberkatan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian selepas 40 tahun berada di bumi itu, barulah Nabi Allah Isa itu mati. Tapi kita baca ayat tadi itu, sebelum dia mati, orang Alkitab beriman kepada dia. Okey. Kemudian setelah Nabi Allah Isa mati selepas 40 tahun berada di bumi itu, maka Allah pula mematikan orang-orang yang beriman. Okey. Orang beriman dapat hidup lagi 7 tahun tanpa ada pergaduhan selepas itu. Dan cara macam mana mereka nak mati, Allah Ta'ala hantarkan angin. Sepoi-sepoi je angin dia kena pada semua orang. Kalau kena dekat orang beriman, mati. Walaupun dia hanya duduk dekat dalam rumah ke kat mana, angin itu memang tujuannya untuk mematikan orang beriman. Maka kalau orang beriman dah mati, tinggal siapa? Tinggallah orang yang tak beriman. Masa ni kiamat tak berlaku lagi. Kerana ini baru tanda besar nak berlaku kiamat. Allah Isa tu. Okey, itulah dalam hadis. Pendekkan ceritalah. Okey. Kemudian, apa yang Nabi Allah Isa lakukan? Tadi kita dah sebut sedikit. Bunuh Dajjal. Kemudian apa? Lari pada Ma'juj tu. Okey, kita nak ambil lagi beberapa maklumat lain. Apa yang Nabi Allah Isa lakukan dalam hadis. Ini semua dalam hadis. Okey. Nabi Allah Isa selama 40 tahun tu dia memerintah dengan penuh keadilan. Ketika dia memerintah dengan penuh keadilan tu, dia guna kitab apa? Dia guna syariat apa? Dia gunakan Al-Quran. Dia gunakan syariat Nabi SAW. Okey. Kemudian Nabi Allah Isa juga diturunkan untuk menghancurkan mana-mana salib-salib. Mana-mana yang salib itu dihancurkan semua. Lepas tu mana-mana ada khinzir yang diharamkan makan, dia bunuh semua khinzir. Sebenarnya kenapa nak hancurkan salib-salib tu? Kata para ulama hadis, itu adalah isyarat kepada nak membersihkan mana-mana akidah yang salah. Manakala Nabi Allah Isa dia bunuh khinzir tu adalah untuk isyarat kepada syariat Islam yang benar. Kemudian mana-mana jizyah yang bayar cukai tu tak ada dah. Kalau sekarang ni ada cukai-cukai kan, banyak cukai pintu lah, cukai apalah. Nanti di waktu Nabi Allah Isa turun tu tak ada cukai lah. Kan? Masa tu diperintahkan keluar zakat dan adanya sedekah. Okey. Kemudian apa lagi Nabi Allah Isa buat? Masa tu tak ada orang Islam yang bergaduh, yang tidak bersatu hati. Semua akan bersatu hati. Nabi Allah Isa berhukum dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ketika itu barulah ahli kitab tahu selama ni mereka telah tersesat, mereka telah salah. Agama yang benar adalah agama yang dibuat oleh Nabi SAW. So Nabi Isa ajak kepada masuk kepada Islam. Tapi waktu tu juga berlakunya ibadat umrah dan haji masih lagi berlaku. Masih lagi adanya Kaabah. Masih ada orang buat umrah dan haji. Okey. Dapat tak penerangannya? Okey. Maknanya, selagi Nabi Allah Isa tidak turun, ataupun selagi 10 tanda tu belum berlaku, mana berlaku lagi kiamat? Betul kalau ada siapa-siapa kata kiamat dia dah nak jadi dah tahun depan, Ramadan, bla 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 tu, itu semuanya kaki temberang. Okey.
Apa sebenarnya hikmah Allah nak turunkan Nabi Isa akhir zaman? Kenapa nak tunggu akhir zaman tu? Tadi kita dah sebut dah. Salah satu sebabnya adalah untuk sebagai salah satu tanda besar kiamat tu dah dekat lah. Tapi apa sebab lain? Okay. Yang pertama adalah untuk menolak dakwaan Nabi Isa telah dibunuh oleh orang Yahudi. Tadi kita sebutkan ayatnya. Okay. Kemudian adalah untuk membantah pegangan orang Nasrani terhadap Nabi Isa yang disalib dan juga membantah tentang tentang khinzir itu. Sebab tu tuan-tuan, kita tak pelik kalau ada orang yang boleh lagi makan khinzir. Memang itulah ketetapan Allah dan semuanya akan berlaku pada akhir zaman. Semua itu akan dihapuskan. Okey. Orang Nasrani, mereka ini berpegang sampailah sekarang ni Nabi Isa tu adalah Tuhan lah, salah satu Tuhan lah, Trinity, anak Tuhan lah. Tapi ketika nama Allah Isa itu turun, baru mereka akan tahu sebenar-benarnya apa yang Nabi Isa itu dakwa. Okay. Kemudian untuk membuktikan kebenaran ajaran Nabi SAW. Okay. Akhirnya, dan yang paling utama juga, memang Allah Ta'ala nak mematikan Nabi Allah Isa dan dia dikebumikan di bumi. Bukan dimatikan di langit dan dikebumikan di langit, tidak. Sebenarnya memang untuk dimatikan di muka bumi. Okey, kita dah sebut tadi berapa tahun? Selepas 40 tahun dia berada di muka bumi. Okey, habis dah ke? Habis dah. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, setakat ni sudah jelas ke? Ada soalan tak nak tanya? Untuk pengisian pada Kat malam ni. ruangan chat, Aisyah ada tanya ayat 159 tu, ahli kitab tu merujuk kepada Nasrani sahaja atau termasuk Yahudi sekali? Yang mana tu? Yang mana yang? Ayat 159. Aisyah, yang mana tak Aisyah? Termasuklah tu. Termasuklah. Yang bunuh tu Yang apa? Ahli kitab nanti akan beriman dengan Nabi Isa sebelum dia wafat. Semua. Semua. Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Termasuklah tu dua-dua. Ahlul kitab. Ustaz Dan, Nasrani ni datang dari mana? Dari Hawariyun ke dari apa Bani dia? Israel? Yang Nasrani ni dia muncul selepas wafatnya. Ya, betul. Dia Nasrani, dia tidak muncul. Agama tu tidak muncul sebelum kematian Nabi Allah Isa. Dia muncul beberapa tahun-tahun setelah Nabi Allah Isa itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas tu baru dia muncul. Maknanya Dia datang dari Hawariyun ke asalnya? kalau kita baca dalam ulasan Al-Imam Ibnul Katsir tu, di antara 12 orang daripada 12 orang Al-Hawariyun itu ada muncul daripada mereka lah. Muncul daripada mereka itu agama Nasrani lah. Itu yang dia sebutkan sekejap. Kalau ikut riwayat tu memang seperti itu. Dia ada kaitan dengan 12 orang itu. 12 orang tu dia terpecah lah. Terpecah kepada ada yang kalau kita ikut ulasan Al-Imam Ibnu Katsir ni, dia ada sebut tentang Ya'qubiyah. Dia ada satu istilah tu. Tapi dia dikaitkan dengan itu. Ada berkaitan dengan mereka tu. Tapi adakah generasi mereka, generasi daripada 12 orang Al-Haw, sebenarnya 12 orang tu pun sebenarnya Quran tak sebut. 12 orang tu cuma daripada riwayat Ibn Abbas tu saja yang kata. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey. Okay.
Okay, ada pertanyaan lain kah? Okay. Tak ada. Kalau tiada, okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. So, kita dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT, hidayah dan taufik dari Allah, dapat kita selesaikan pengajian kita menggunakan kitab apa? Sekejap, saya tunjukkan. Cuma bagi saya waktu untuk saya kemas kini nota, saya akan bagi nota daripada siri 1 sampai siri yang ke-53. InsyaAllah. Tapi bagi saya waktu yang agak panjang sikit lah. Okey, kerana ada keperluan lain nak siapkan. Okey, nanti kita akan kongsikan. Okey. So, kita tengok dekat senarai semak kita. Okey, ni nota nombor 1 ya. Ni nota nombor 1 kita pernah bagi sebelum ni. Nombor 1 kan. Okey, lama dah ni. Ini lama dah. Okey. Okey, tengok buku ya. Okey, sebenarnya yang kita duk belajar ni, kita kaji buku ni lah sebenarnya. Buku yang ini. Sekejap ya, saya tunjukkan gambar dia. Buku ni. Kitab ni, nampak tak gambar kitab ni? Mawaqiful Al-Anbiya fil Quranul Karim. So, kalau ikut muka surat sampai ke muskilah nombor 17 tu, sebenarnya kita dah sampai kepada muka surat nombor 416. Kesemua sekali. Alhamdulillah. Okey, daripada buku ini, kita telah senaraikan ada berapa Nabi dan Rasul yang telah berjaya kita bincangkan sampai malam yang ke-53 ni. Tengok. Tengok. Inilah Rasul-Rasul yang telah pun berjaya kita bincangkan. Alhamdulillah. Dengan rahmat dari Allah. Kisah Nabi Adam. Kita dapat belajar 20 kemiskinan. Nabi Nuh ada 8. Nabi Hud ada 5 kemiskinan. Nabi Saleh 4. Nabi Ibrahim 17, Nabi Lut 6, Nabi Yusuf 17, Nabi Musa 36, Nabi Daud 5, Sulaiman 13, Nabi Ayub 4, Nabi Yunus 6, Nabi Zakaria 5, Nabi Isa 17. Cuba kita gabungkan. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, secara tak langsung kita dapat mengukuhkan maklumat tentang sejarah para Nabi dan Rasul. Okey, itulah. Jadi kalau nak tahu ke-17 tu tentang apa, dekat dalam senarai semak yang mula-mula tu kita dah nyatakan. Boleh tengok dekat sini. Okey. Tengok dekat page yang ketiga, bermulalah penyenaraian dia tu. Nampak tak? Kita telah sebut. So, kesemua tajuk-tajuk ni ada nota rujukan dia. Seperti yang saya paparkan tadi. Tapi bukanlah nota yang lengkap pun. Sebenarnya sekadar tunjukkan ayat dan beberapa huraian yang pendek. Jadi bermula daripada Nabi Adam sampailah kita tamat tadi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, berjaya kita ikut pada apa yang kita rancangkan pada tahun lepas. Senarai semak yang kita buat mula-mula dulu kita dah bentang. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah membimbing kita untuk kita percaya melaksanakan misi membentangkan apa yang telah dikaji oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala alaihi. Itulah senarainya. Okey, jelas ya? Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bagi saya sedikit waktu, mungkin saya ambil waktu lagi, saya akan cuba untuk berikan nota secara keseluruhan. Sebab nota yang ada tu ada yang lengkap, ada yang tak ada. Sepatutnya kena ada 53 nota lah. Tapi tak apa, nanti insya-Allah saya akan susun balik. InsyaAllah. Baik, ada pertanyaan lain kah? Tak ada, Ustaz. Dekat FB pun tak ada. Okey, kalau dekat FB pun tak ada, syukur. Alhamdulillah. Okey, kalau tuan-tuan nak slide dia,
Slide dia semua sekali. Ada, kita tengok saya paparkan. Ada berapa ni? Dekat 1000 Dekat 1000 slide. Nampak tak saya tunjuk gambar pensel ni? Di dekat 940 slide semua sekali. InsyaAllah nanti saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dengan ucapan Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus salihat, kita berjaya menyelesaikan misi untuk menambah baik pengetahuan kita tentang para rasul yang telah pun kita sebutkan tadi. Semoga maklumat ini dapat membersihkan mana-mana maklumat yang boleh menjatuhkan kredibiliti para nabi, mana-mana riwayat Israiliyat yang menunjukkan tentang para nabi ini melakukan dosa dan sebagainya dapat kita bersihkan, dan kita juga dapat mengetahui fakta yang lebih tepat dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Kita jumpa insya-Allah malam yang berikutnya. Kita akan buat sesi gerak gempur, sinopsis sesi ulang kaji, nama, tema dan juga tujuan surah. InsyaAllah kita cuba buat sebanyak 3 sesi satu hari. Macam sepatutnya pukul 8 tadi kita dah buat satu, dan saya minta maaf atas keuzuran saya tak dapat nak buat jam 8. Nota tu dah siap dah, surah Hud tu. InsyaAllah kita bawa esok pagi. So esok pagi kita akan bentangkan tentang surah Hud insyaAllah. Baik, tuan-tuan, itu saja. Barakallahu fikum. Kalau ada mana-mana penerangan saya ni yang tersilap, tolong tegur, tolong betulkan. Saya tidak malu-malu untuk membetulkan mana-mana kesalahan. Kerana kita ni kena ingat bahawa ada lagi orang yang lebih mengetahui daripada kita. Kita pula bukan maksum. Jadi sudah pasti kata orang sedangkan lidah lagi tergigit, kata orang kan. Okey. Jadi tolong betulkan kalau ada mana-mana yang perlu diperbetulkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua.